Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Zailain, I18102631. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori Abraham Maslow, dan filem yang kami pilih ialah filem Juvana. Okay. Apa itu, saya akan terangkan apa itu teori Abraham Maslow. Okey. Teori hierarki keperluan Maslow ni telah dikemukakan sendiri oleh Abraham Maslow, seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya iaitu A Theory of Human Motivation di dalam kajian psikologi. Teori ni dia menyatakan dalam diri setiap individu tu ada 5 keperluan yang perlu dipenuhi. Yang pertama ialah fisiologi, yang kedua keselamatan, yang ketiga ialah sosial, yang keempat penghargaan diri, yang terakhir ialah pencapaian hasrat diri. Okey, 5 keperluan teori Abraham Maslow ni, yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ni merupakan peringkat yang paling asas. Keperluan ni penting bagi sesuatu organisme, apatah lagi bagi kita manusia. Keperluan asas ni dia merangkumi apa yang diperlukan untuk diri sendiri ataupun fizikal seseorang tersebut, seperti keperluan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal dan juga sebagainya. Yang kedua ialah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ni dia termasuk di dalam keperluan keselamatan peribadi, ataupun keselamatan keuangan, kesihatan dan juga tidak akan menjadi mangsa penyalahgunaan kuasa. Yang ketiga ialah keperluan sosial. Keperluan sosial ni ialah keperluan manusia untuk dicintai dan juga merasai perasaan kekitaan tersebut. Semua pekerja dia perlu merasai bahawa mereka ini sangat diperlukan dan juga mempunyai peranan yang tersendiri ketika mereka berada di dalam sesebuah organisasi. Jika dipenuhi perasaan ketegangan dan juga tekanan, iaitu stres dalam diri pekerja ni dapat dielakkan ataupun dikurangkan. Yang keempat ialah keperluan penghargaan diri, iaitu esteem. Keperluan ni ada kaitan dengan keperluan pekerja untuk dihormati dan juga diberi peluang untuk menghormati orang lain. Apabila kita memberi mereka tugas, maksudnya kita memberi peluang kepada mereka untuk memberi sumbangan kepada sesebuah syarikat tersebut. Ini akan meningkatkan rasa penghormatan dalam diri pekerja, iaitu dikenali sebagai self-esteem. Okay, yang terakhir ialah keperluan hasrat diri. Keperluan hasrat diri ni dia berkaitan dengan keperluan untuk mencapai cita-cita diri sendiri mengikut potensi yang ada, iaitu kita boleh lebihkan kepada pekerja. Okey, 2 kategori keperluan Abraham Maslow. Yang dia ada 2, iaitu tahap tinggi dan juga tahap rendah. Tahap tinggi ni contoh dia macam keperluan sosial, penghargaan diri dan juga pencapaian hasrat diri. Kalau tahap rendah ni contohnya macam keperluan fizikal dan juga keselamatan. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang latar belakang filem Juvana ni. Filem Juvana ni dia merupakan satu filem genre aksi yang ditayangkan pada 24 Januari 2013 di Malaysia. Filem ni merupakan sambungan daripada filem Juvana siri yang pernah ditayangkan dalam televisyen dan juga pernah memenangi anugerah drama rantaian terbaik anugerah skrin 2011. Filem ni turut dia mengekalkan barisan-barisan pelakon seperti Zahiri Adam, Johan Asyari dan juga mereka membawa beberapa muka baru, iaitu seperti Sharnaz Ahmad yang dikenali sebagai lentodak dalam filem tersebut. Okey, kisah Juvana ni mengambil tempat beberapa bulan selepas tamatnya drama Juvana kat televisyen. Watak utama dia ialah Daim. Daim ni dia telah dibebaskan dari sekolah Juvana dan disebabkan dia didapati tidak bersalah atas tuduhan membunuh ibu dia. Jadi dia sedang menjalani kehidupan seperti manusia biasa, masyarakat biasa di luar. Tapi
dia dapati kehidupan dia ketika berada di sekolah Jevana dan juga kehidupan dia di luar adalah sama. Tiada beza dengan sekolah Jevana tersebut. Daim ni dia mula sekolah menengah seperti pelajar biasa dengan niat dia ialah untuk menamatkan pengajian SPM. Kat situ dia dibuli oleh pelajar dan juga tidak mempunyai seorang pun kawan kecuali Sarah. Sarah ni ialah seorang kawan perempuan. Jadi disebabkan dia pernah masuk sekolah penjara Jevana, jadi pihak sekolah dan juga pengawal keselamatan lebih memerhatikan dia daripada pelajar-pelajar yang lain. Jadi kat situ membuatkan dia berasa tak selesa dan juga membuat pelajar-pelajar lain memandang serong terhadap dia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif bin Salim, I19103542, ingin membentangkan yang bertajuk analisis watak. Okey, analisis watak. Analisis watak ialah watak utama dalam filem Jevana ini ialah Muhammad Daim bin Yahya. Umur 17 tahun, tarikh lahir 19 Disember 1994. Jenayah dilakukan membunuh ibunya dan teman lelaki ibunya. Okey, tarikh memasuki pemulihan 15 Januari 2011. Keputusan mahkamah, Daim tetapi tidak bersalah. Okey, dalam pandangan teori terhadap watak, melihat pandangan secara optimistik terhadap watak tersebut. Lepas tu memiliki kebebasan yang menentukan pencapaian makna hidup terhadap watak tersebut. Personaliti yang agak unik iaitu cara manusia memenuhi keperluan itu adalah berbeza. Mengakui pentingnya pengalaman dalam membentuk perkembangan personaliti seseorang watak tersebut. Hal ini kerana saya memilih Daim ini kerana memiliki ciri-ciri yang sesuai dalam watak tersebut. Disebabkan dia adalah seorang yang bekas daripada sekolah bekas Jevana dan juga mencuburi dalam dunia luar untuk membiasakan diri, tapi memandangnya dia sama saja di tempat yang di sekolah Jevana itu tersebut, iaitu dari segi keadaannya, dari segi situasinya, dan juga dia sering dibuli dan juga sering diejek-ejek dan sukar untuk menjadi hidup yang senang seperti dia. Kisah kehidupan yang dimiliki oleh Daim ini ialah Daim bermula bersekolah di sekolah menengah biasa dengan harapan menamatkan SPM. Beliau juga sering dibuli oleh pelajar-pelajar lain disebabkan status bekas sekolah Jevana. Pengawal keselamatan sering memantau Daim apabila disebabkan status sekolah Jevana. Beliau juga bekerja di kilang batu bata bagi menyala hidup dan sering kali berlaku kesalahan di tempat kerja beliau sering dipersalahkan. Hal ini kerana Daim dalam watak tersebut dalam filem Jevana itu sebenarnya dia mempunyai tujuan yang sempurna, iaitu dengan harapan dapat menamatkan SPM di sekolah menengah biasa, dan juga dia juga sering dikacau menyala hidup dan sering kali berlaku kesalahan di tempat kerja beliau sering dipersalahkan. Hal ini kerana Daim dalam watak tersebut dalam filem Jevana itu sebenarnya dia mempunyai tujuan yang sempurna, iaitu dengan harapan dapat menamatkan SPM di sekolah menengah biasa, dan juga dia juga sering dikacau oleh rakan-rakannya kerana beliau memegang status sebagai bekas sekolah Jevana, dan juga beliau sering dibantu oleh Sarah, iaitu rakan sekelasnya, dan beliau juga sering dipantau oleh pengawal kerana pengawal mengetahui tentang latar belakang Daim ini kerana dia seorang bekas sekolah Jevana dan sering menjadi tulang belakang kepada dia lah, kepada beliau. Beliau juga bekerja di sebuah kilang batu bata, dan juga apabila seseorang pekerja itu membuat salah, beliau akan menjadi target man kerana beliau akan
tidak mempunyai pengalaman dan juga memegang status bekas sekolah bekas Juwana, serta beliau juga mempunyai tujuan untuk menyalih hidupnya kerana beliau tidak ada sesiapa untuk membantunya. Okey, isu yang terdapat dalam filem ini yang saya dapati dalam filem Juwana yang dipegang oleh watak pertama iaitu Daim, iaitu beliau memasuki dunia luar tanpa pengetahuan serta tiada beza dengan bekas sekolah Juwana-nya dulu. Isu lain, beliau sering dibuli di sekolah serta di tempat kerja kerana mempunyai status bekas sekolah Juwana. Okey, tiada sokongan daripada rakan-rakan kecuali Sarah, iaitu kawan perempuan Daim. Okey, isunya agak berat juga, iaitu tiada pengetahuan pun tentang dunia luar ini kerana dia memasuki sekolah Juwana pun agak lama, so dia nak mengambil masa yang agak lama untuk membesarkan diri dan tak ada dorongan untuk sesiapa. Dan menjadi dorongan kepada dia adalah Sarah, iaitu kawan teman wanitanya. Dia juga sering dibuli di mana saja, walaupun di tempat kerja, sekolah Juwana juga sekolah menengah harian, kerana beliau menjadi target man yang sangat besar dan juga beliau akan dipantau oleh pengawasan untuk menjaga keselamatannya. Okey, dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan saya akan membagi kepada rakan saya yang akan membentangkan selepas ini. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini mengenai penghuraian tentang watak yang terdapat dalam filem Juwana. Okay, untuk pemilihan watak ini saya memilih lakonan Sharnas Ahmad yang bawa watak sebagai Lantodak di dalam filem Juwana ini. Okay, di mana di dalam penghuraian watak ini saya akan menceritakan mengenai klasifikasi personaliti oleh Lantodak, ciri-ciri personaliti oleh Lantodak, dan juga pandangan teori mengenai watak Lantodak serta isu yang terdapat dalam diri Lantodak. Okay, sekian, terima kasih. Okey, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan mengenai analisis watak dalam filem Juwana. Okey, kita teruskan di mana dalam analisis watak sampingan filem Juwana ini, saya telah memilih lakonan Sharnas Ahmad yang membawa watak sebagai Lantodak. Okey, saya berpendapat bahawa setiap jalan cerita dan plot di dalam filem ini sangat menarik dan mempunyai maksud yang tersirat, di mana setiap wataknya mempermainkan serta menonjolkan trait personality yang sangat menarik. Okey, sebelum itu saya cerita sedikit mengenai latar belakang siapa itu Lantodak. Okey, Lantodak ni merupakan seorang pelajar lama di sebuah sekolah Juwana, iaitu Sekolah Tunas Bakti. Dan di sana Lantodak ni dia lebih dikenalilah sebagai kepala kawasan ataupun taiko di sekolah itu, kerana Lantodak ini mempunyai pengikut yang ramai dan Lantodak terkenal kerana sering menimbulkan pelbagai kekicauan di sekolah tersebut. Okay. Menurut saya, Lantodak mempunyai klasifikasi personaliti seseorang yang ekstrovert, di mana ciri-ciri personaliti ekstrovert yang dipamerkan oleh Lantodak ini adalah Lantodak seorang yang aktif, suka aktiviti sosial, peramah dan tidak memendam perasaan. Okey, sebagai contoh, macam mana yang dikatakan Lantodak ini adalah seorang yang peramah. Okey, kita dapat tengok di dalam babak filem Juwana ini, Lantodak dia dengan mudah akan menegur para pelajar lain yang baru masuk ke sekolah itu, walaupun hakikatnya sebelum ni mereka mungkin tak pernah kenal. Tapi Lantodak ni dia seorang yang peramah, dia mudah menegur sesiapa saja. Sebab itulah dia lebih dikenali sebagai taiko. Mungkin kerana pembawaan ataupun personality dia tu yang dia suka menonjolkan diri dia. Dia mudah untuk masuk dengan orang. Okay. Dan yang kedua adalah Lantodak ni dia tidak memendam perasaan. Di mana kalau kita dapat lihat dalam filem ini, terdapat babak di mana babak pergaduhan Lantodak bersama Daim, Botak dan rakan-rakannya
di dalam dapur dewan makan sekolah tersebut sewaktu Botak, Daim dan rakan-rakannya tengah menyediakan makanan. Mereka didatangi oleh Lantodak bersama kumpulannya lah. Lantodak ni mungkin ada satu isu di mana Lantodak ni berasa tidak puas hati dengan mereka. Jadi cara bagaimana Lantodak nak mempamerkan atau menunjukkan perasaan dia tu, dia akan bergaduh dengan mereka lah, kerana dengan cara itu dia merasakan satu kepuasan di mana Lantodak ini dia akan mengambil langkah untuk tidak memendam perasaan, tetapi dia akan menonjolkan apa yang dia rasa saat itu kepada orang ataupun individu yang dia tidak senang lah. Okay. Okey, selepas itu antara ciri personaliti extrovert yang terdapat dalam diri Lantodak adalah Lantodak seorang yang gembira, tidak malu, relax dan tidak berasa bimbang. Kenapa saya katakan begini? Kerana apa yang kita dapat lihat dalam filem Juvana itu, Lantodak ni dia gembira kalau dia dengan melakukan kesilapan ataupun kalau dia melanggar disiplin sekolah, dia berasa gembira kalau dia buat perkara tersebut. Okay, dan seterusnya tidak malu, relax dan bimbang. Okay, di mana Lantodak ni dia sangat terkenal sebagai seorang taiko yang sangat gangster lah dan terkenal dengan pelbagai kesalahan jenayah. Tapi Lantodak ni dia tak pernah berasa malu untuk melakukan kesilapan terhadap orang lain. Dia juga seolah-olah relax dan tidak bimbang sekiranya dia akan dikenakan hukuman ataupun dibenci oleh rakan-rakan. Kerana Lantodak berpendapat dengan personalitinya itu dia akan berasa satu kepuasan. Okay, sebagai contoh antara kesalahan disiplin yang dilakukan oleh Lantodak adalah Lantodak membuli Kicap dan Gaban, membunuh orang suruhannya sendiri iaitu Jamal, dan Lantodak ni merupakan individu yang ataupun orang yang melakukan rusuhan di sekolah Juvana kerana dia nak membuat fitnah lah. Okay, dan seterusnya Lantodak ini juga hampir menikam Daim semasa berlaku pergaduhan. Okay, nak tunjukkan dekat sini bahawa Lantodak ni ciri personaliti dia seorang yang tidak pernah berasa bimbang sekiranya dia melakukan kesilapan, tata tertib, kesalahan jenayah, dia tetap berasa relax lah dengan semua perkara tu. Kalau macam setengah orang yang normal, dia akan berasa bimbang, dia akan berasa takut untuk melakukan kesilapan. Tapi berbeza dengan ciri personaliti yang dibawa oleh Lantodak. Okay, dan seterusnya apa pandangan teori terhadap watak Lantodak di dalam filem Juvana ini? Okay, menurut Abraham Maslow, satu istilah dalam teori personaliti dan motivasi iaitu humanistic psychology, di mana istilah ini menggambarkan penekanan yang diberikan ke atas potensi kreativiti dalam diri manusia yang membantu mereka supaya menyedari matlamat apa yang paling tinggi dalam kehidupan mereka. Okay, dan seterusnya humanistic psychology ini juga turut dilabel sebagai self-actualization, selfhood ataupun self-realization, di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan diri, dan perspektif humanism ini juga turut menekankan keunikan individu dan mereka percaya bahawa manusia ini dia bebas membuat pilihan sendiri. Walaupun kalau kita lihat semula berdasarkan watak di dalam filem Juvana ini, walaupun keputusan itu ia bercanggah dengan normalisasi serta dalam perkara yang dilakukan ini bercanggah lah kerana dia melakukan kejahatan, tapi di dalam humanistic psychology ini mereka berpendapat bahawa manusia ni dia bebas membuat apa saja keputusan atau pilihan dia sendiri. Okay, dan seterusnya menurut pandangan teori Abraham Maslow ini juga, manusia dilihat sebagai keinginan untuk berusaha secara semula jadi ke arah kebahagiaan dan kreativiti. Okey. Apa yang dapat saya simpulkan adalah manusia ni walaupun manusia ni dia berkecenderungan untuk merosakkan dirinya sendiri, dia tak nak berfikir dan dia sering melakukan kesilapan walaupun dia tahu bahawa dia mempunyai keinginan untuk berusaha secara semula jadi tu ada dalam diri dia.
Okey, baiklah. Dan ini merupakan yang terakhir di mana di dalam ini membahaskan mengenai isu watak dalam filem tersebut. Okey, antara isu watak dalam filem tersebut adalah Lan Todak telah membuli Kicap dan Gaban. Lan Todak juga membunuh orang suruhannya sendiri iaitu Jamal. Dan Lan Todak merupakan individu yang melakukan rusuhan di sekolah Juvana serta hampir menikam Daim semasa bergelut dalam pergaduhan. Okey, baiklah, apa yang saya nak membuat kesimpulan mengenai personaliti watak Lan Todak dalam filem Juvana ini adalah Lan Todak ini digambarkan sebagai individu ataupun watak yang mempunyai ciri dominan seorang personality extrovert, di mana terdapat ciri-ciri personality itu yang ada dalam diri pembawaan Lan Todak dalam filem ini. Okey, justru itu apa yang saya ingin simpulkan adalah personality ini adalah penting, di mana kita dapat pembawaan personality dalam diri seseorang individu adalah penting supaya kita dapat mengenal pasti kita punya personality ini ke arah mana dan bagaimana. Okey, sekian saja daripada saya untuk bahagian ini. Terima kasih. Cuba. Saya minta maaf cikgu. Saya tak reti. Alah, baca buku Mak Saleh bagai. Soalan admit kacang saya tu tak boleh jawab. Salah tu Daim. Awak bukan tak reti. Awak belum lagi reti. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati binti Muhammad Rizal, nombor matrik I181028112. Kita akan teruskan dengan kaitan teori Abraham Maslow terhadap watak. Watak yang dipilih dalam kajian ini adalah watak utama iaitu watak daim. Menurut Abraham Maslow, dia menekankan aspek manusia mempunyai naluri semula jadi yang baik dan mempunyai keinginan mencapai kesempurnaan kendiri. Jika keadaan persekitaran yang menghalang atau mengganggu perkembangan tadi, individu akan berkembang secara neurotik kerana naluri dalaman manusia adalah lemah dan mudah dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Watak utama yang dipilih dalam filem ini ialah Daim, yang telah dibebaskan dari sekolah Juvana ekoran didapati tidak bersalah kerana membunuh ibunya dan dia kini cuba menjalani kehidupan di dunia luar. Namun dia mendapati bahawa kehidupan di luar tidak jauh bezanya dari kehidupan di penjara Juvana. Lalu Daim mula bersekolah di sekolah menengah biasa dengan harapan dapat menamatkan pengajian SPM-nya. Menurut Maslow, manusia mempunyai dua keperluan asas dan keperluan perkembangan. Dapat dilihat, Daim cuba untuk memenuhi hierarki keperluan asas dan keperluan perkembangan sebelum mencapai keperluan seterusnya. Dapat dilihat, Daim terus bersekolah walaupun dia merupakan bekas pesalah juana. Daim berpendapat pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan dia perlu menghabiskan pelajarannya untuk menjamin masa depan yang cerah. Apabila keperluan asas telah dipenuhi, keperluan kepada kesempurnaan kendiri dan perkembangan akan ketara. Manusia akan mencari matlamat hidup dan berusaha ke arah kesempurnaan kendiri dalam potensi diri yang unik yang ada pada diri mereka. Maslow percaya orang yang mencapai kesempurnaan kendiri berbeza daripada orang lain dalam aspek motivasi. Beliau memperkenalkan teori motivasi yang dinamakan meta-motivasi yang juga dikenali sebagai B-motivation. Meta bermakna melangkaui yang bermaksud memaksimumkan potensi kendiri. Sebaliknya, ia berkembang daripada dalaman untuk mencapai potensi yang memaksimum dengan memahami persekitaran.
Daripada penyelesaian saya, melalui filem Juvana dapat kita petik melalui tingkah laku pelajar yang berbagai-bagai masalah dan melaluinya, kita dapat mencari jalan penyelesaiannya. Salah satunya adalah ibu bapa perlu mendidik anak-anaknya dari kecil sebelum terlambat. Ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga haruslah selalu memantau anak-anak terutama dari segi pergaulan mereka. Dengan itu, ibu bapa seharusnya memberi galakan kepada anak-anak mereka dalam menyertai aktiviti-aktiviti seperti ceramah agama dan ceramah berbentuk kerohanian yang sesuai bagi anak-anak mereka. Oleh itu, ini boleh memberi panduan kepada mereka dalam mencari kehidupan yang sebenar. Selain itu, remaja juga harus pandai dalam memilih rakan sebaya kerana sememangnya remaja mudah terpengaruh dengan kawan-kawan mereka. Di sini, ibu bapa mesti selalu berinteraksi dengan anak-anak supaya mereka tahu dengan siapa anak mereka itu berkawan. Pengaruh media massa juga hendaklah dibendung. Namun demikian, pelajar ni dia hanya perlu mengetahui maklumat-maklumat yang hanya berkaitan tentang pelajaran saja. Oleh itu, dengan cara begini dapat menghasilkan pelajar yang bermaklumat sekaligus dapat membendung jenayah dalam kalangan remaja. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu memantapkan lagi disiplin sekolah bagi menjamin kegiatan salah laku pelajar secara berkurangan. Hal ini, setiap kesalahan pelajar seperti ponteng sekolah, merokok, menghisap dadah atau memukul pelajar lain hendaklah didenda setimpal dengan kesalahan mereka. Pihak sekolah juga perlu selalu berinteraksi dengan ibu bapa pelajar dengan membuat perbincangan bagi mencari pendekatan awal dalam mengatasi masalah yang lebih serius. Contoh, kalau kita memantapkan disiplin sekolah macam pelajar tu ada sekumpulan yang ponteng, merokok, itu boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya lah kepada pelajar terbabit. Hal ini untuk mengurangkan disiplin yang mengurangkan kegiatan salah laku pelajar tersebut. Di samping itu, peranan guru juga boleh mengatasi masalah disiplin pelajar iaitu dengan memberi penekanan fokus kepada diri guru sendiri. Kenapa saya menyatakan tersebut? Kerana dalam kajian Padua Zaman Baru pada tahun 2006, beliau menegaskan masalah disiplin ini tak boleh hanya menyalahkan pihak ibu bapa dan faktor luar saja. Aspek diri guru juga perlu diambil kira sebagai punca timbulnya masalah disiplin pelajar di sekolah tersebut. Namun demikian, sikap guru yang sambil liwa dalam kemahiran PDP dan juga keadaan kelas yang tak kondusif untuk pembelajaran boleh menyumbang kepada punca masalah disiplin pelajar, khususnya kes ponteng. Oleh itu, guru sewajarnya harus lebih kreatif dan berdedikasi dalam dia mencipta suasana iklim kelas yang menyeronokkan, yang kondusif untuk sesi pembelajaran pelajar berjalan secara baik dan lebih berkesan. Hal ini boleh membantu dalam menarik minat pelajar untuk mengikuti sesi pembelajaran di sekolah. Akhir sekali,
Dalam menangani masalah disiplin pelajar juga dapat diatasi melalui pendekatan nasihat bimbingan yang akan menjurus kepada pemantapan iman pelajar khususnya untuk pelajar beragama Islam, iaitu program solat dan tazkirah agama. Dengan ini, menurut kajian Kalim Zainal dan Wan Zulkifli Wan Hasan pada tahun 2009, asuhan rohani menjadi tonggak perilaku seseorang pelajar. Ini biasanya dapat dilihat apabila seseorang individu itu mempunyai keteguhan iman yang kukuh. Hal ini pasti terhindar dari melakukan perkara-perkara yang keji dan berdosa, malah membentuk peribadi seseorang itu untuk lebih berakhlak mulia. Oleh itu, keteguhan dan takwa mempunyai hubung kait yang amat erat dengan perilaku perbuatan seseorang manusia. Hal ini, akhlak seseorang pasti berlandaskan akal dan pastinya akal akan berlandaskan hati. Jika hati kita bersih dan baik, maka hati seseorang manusia itu boleh dipenuhi dengan keimanan dan takwa. Pasti akalnya juga turut bersih dan seterusnya perbuatan juga turut bersih. Okey, itu saja daripada saya.